Baik, insyaAllah kita mula semula. Allah izin ada gangguan. Kita mula dengan Ummul Quran. InsyaAllah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman, amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan pada malam ini. Sebenarnya saya rasa live ini akan diganggu. Sudah beberapa kali dia mengatakan supaya end broadcasting. So sekiranya live ini diganggu, mungkin kita akan guna cara lain lah. InsyaAllah kita akan cuba lagi sekali. Tapi kalau tak boleh, besok pagi mungkin saya akan buat insyaAllah. Jadi tajuk kita pada malam ni sebenarnya tajuk yang penting, iaitu berkenaan dengan bekalan dan sahabat, perbekalan dan persahabatan. Kita masih lagi berbincang berkenaan dengan bagaimana kita nak menghadapi kita kata mehnah ataupun tribulasi, ataupun kata ujian, fitnah, ataupun perkara-perkara yang menjadi suatu yang kita kata ujian kepada kita semua, dan terutamanya pada masa-masa akan datang. Mungkin saya nak mulakan dengan satu komen, iaitu ada golongan-golongan mungkin mereka menggelarkan diri mereka mengikut sunnah, yang menyatakan bahawa kenapa perlu ada peperangan yang ada di Gaza contohnya, kenapa Hamas menyerang Israel ataupun menyerang kita kata rakyat Israel yang ada di sana, sedangkan dalam sudut kaedahnya sekiranya peperangan itu boleh menyebabkan sesuatu yang lebih besar sebab kita dalam keadaan lemah. Kita dalam keadaan lemah, dia kata kita dalam keadaan lemah, maka fiqh berjuang jihad itu tidak boleh kita kata tidak boleh kita berperang, kan dia akan mengakibatkan satu natijah yang lemah. Jadi ini sebenarnya pandangan daripada sebahagian daripada ustaz-ustaz ataupun kita kata alim lah, ustaz yang belajar lah, berkenaan dengan situasi yang berlaku. Kerana dia nampak banyak orang mati, budak-budak mati, baby mati, orang tua mati, kan. Gaza habis jadi padang jarak, padang terkukur. So dia kata kenapa berjihad kalau kita tahu kita lemah, tak boleh nak lawan? Kenapa kita berperang, menyerang? Kankah dia jadi mudarat yang lebih besar, maslahah dan mudarat yang lebih besar? Jadi yang pertama sekali saya ingin respon dengan mereka yang bersangka buruk dengan Hamas ini, iaitu yang pertama sekali sebenarnya mereka tidak tahu realiti yang sebenar. Dia hanya fiqh ni, bila kita nak keluarkan fatwa ataupun fiqh, dia bukan hanya tengok dari sudut hukum syarak, apa yang ada dalam Quran, apa dalam hadis, tetapi kita kena melihat juga waqi', realiti. Tengok realiti, kita kena kaji realiti, melihat realiti. Jadi kita yang ada di Indonesia, kita yang ada di Malaysia ni, kita ingat apa situasi yang ada di Gaza, situasi yang ada di Al-Aqsa sama macam mana situasi di Malaysia dan Indonesia. So fatwa juga sama, kan, fatwa sama. Jadi sebenarnya tak sama, kan. Keadaan di sana sebenarnya keadaan berperang. Keadaan berperang daripada awal lagi 75 tahun mereka duduk di bawah penjajahan yang membunuh, yang menzalimi, yang menyeksa, yang merampas, yang merompak, kan. Kita kata keseluruhan apa yang ada pada umat di Palestin. Jadi mereka melakukan aksi merampas rumah, merampas tanah. Bukan kita kata merampas dengan cara berperang yang besar-besar tu. Dia pergi rumah orang tu, dia rampas. Dia pergi rumah orang tu, ditangkap, dibunuh. Jadi sebenarnya suasana yang berada di Gaza dan suasana yang ada di Al-Aqsa tak sama dengan suasana di Indonesia, suasana di Malaysia. Sehingga ada di kalangan ustaz-ustaz kita mengatakan bahawa jihad tu fardu kifayah. Dia kata jihad tu fardu kifayah. Ada seorang doktor mengatakan bahawa jihad ni fardu kifayah.
Jadi orang Gaza dah buat, kita tak payah macam itu kan. Sedangkan jihad itu fardu ain dalam keadaan Islam yang ditekan, yang diseksa, dibunuh orang-orang ini dan sebagainya. Tambah lagi yang ada di sana. Baik. Jadi sebab itulah dalam perkara ini kita ingin sama-sama merasakan bahawa fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh mana-mana pihak, tak kira siapa orang alimnya pun, bila dia menceritakan tentang Palestin, tentang Al-Aqsa, tentang perjuangan yang berlaku sana, maka dia jangan bagi fatwa kalau dia tidak memahami dan meneliti dan melihat apa yang ada di dalam realiti yang ada di Gaza, yang ada di Al-Aqsa sekarang. Dia kena tahu baru dia boleh keluar fatwa. Dia jangan keluar fatwa ketika mana keadaan aman, ketika macam mana di Indonesia, macam mana di Malaysia, keadaan realitinya aman, ataupun keadaan realitinya tidak dalam peperangan. Jangan dikeluar fatwa berdasarkan zaman Rasulullah SAW ataupun zaman sahabat-sahabat yang mana daulah telah terbina, tertingkat, daulah dah ada. Tak sama. Kemudian dia bagi fatwa tentang bagaimana keadaan persiapan Rasulullah SAW ketika peringkat awal di Mekah. Rasulullah SAW tidak menggunakan jihad, kita tidak perang. Memanglah Rasulullah SAW tidak menggunakan jihad kita dan perang. Sehinggalah sampai waktunya kita kena tahu realiti wakil di Mekah dan wakil di Madinah. Jadi kemudian pada masa yang sama kita kena tahu bagaimana keadaan persiapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan? Dan kalau kita nak kata kita dalam keadaan lemah, maka kita tidak boleh berjuang bagaimana ditunjukkan di Palestin. Maka kita kena faham Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berlakunya peperangan itu, adakah kita ni mempunyai kekuatan yang lebih daripada musuh? Senjata kita hebat, pedang kita hebat. Peperangan Badar berlaku ketika mana umat yang boleh nak pergi perang hanya 300 orang. Dan kemudian peperangan Badar berlaku ketika mana umat Islam pada masa itu yang bawa pedang betul 8 bilah pedang aja. Lain semua pakai pelepah tamar yang dipotong seperti pedang. Jadi kalau kita kata lemah tu maksudnya lemah dari sudut persenjataan, lemah dari sudut bilangan, lemah dari sudut kita kata orang tak ramai, ataupun kita ni dikepung musuh ramai sebagainya, maka tersilaplah kita. Kerana masa zaman Rasul SAW bagaimana ketika berperang, contohnya peperangan Khandaq kan, peperangan Khandaq musuh ada 10, lebih daripada 10,000 orang, kita berapa orang aja. Baik, jadi maknanya kita kena faham realiti. Jadi saya sebenarnya saya cakap ni sebab baru-baru ni saya dengar ada orang yang menggambarkan bahawa apa yang berlaku di Palestin ni tak patut berlaku. Yang cakap ni ustaz-ustaz. Sepatutnya ustaz ni lebih prihatin dalam mengeluarkan fatwa. Kenapa fatwa-fatwa yang begini ni sebenarnya akan memecah belahkan umat. Umat Islam sedang dibunuh, diseksa, dizalimi. Kan? Dan pada masa yang sama umat Islam Baitul Maqdis Al-Aqsa nak dirampas. Dia tak tahu tu. Dia tak tahu cerita. Minta maaf kalau terputus, saya tak boleh buat apa sebab ada orang ganggu ni. Allah izin banyak kali dah dia terputus. Tadi yang pertama kali dia terputus. Jadi nak sebut kat sini bagaimana keadaan yang berlaku pada hari ini. Kan ramai yang tak tahu. Orang yang berada, dia bukan Hamas, dia bukan buat keputusan dengan hanya berdasarkan kepada kita rasa-rasa, bukan. Dia ada dalilnya, dia ada Qurannya, dia ada hadisnya, dan dia ada waqi'nya. Dia bukan hanya sekadar kata kita nak perang ni, main pakat-pakat perang lah, mari kita sama-sama perang pakat-pakat. Tak, dia dah bincang lama, dia dah prepare, dia bersiap. Dia dah bersiap. Bukan hanya sekadar pergi habis macam itu, bukan. Kita kena faham dan persiapan dia orang, persiapan mereka. Dan yang paling penting yang kita nak sebut pada malam ini sebagai mukadimah, ini mukadimah tak masuk tajuk lagi. Yang paling penting sekali ialah bahawa kalau sekiranya Hamas tidak keluar untuk melaksanakan projek Taufan Al-Aqsa, membebaskan Al-Aqsa itu, maka sudah tentulah keadaan akan jadi lebih buruk. Kerana ini saya sebut sini, sebelum berlakunya peperangan tersebut, dalam bulan 7, dalam bulan 6, bulan 7, bulan 8, kita berlaku bulan Oktober kan, sebenarnya Israel telah pun bersiap sedia untuk menyerang Gaza. Ada sekurang-kurangnya 4 hingga 8 kapal perang yang telah diletak di perairan Gaza.
kapal perang dia dah prepare, bot-bot Zodiac dia dah prepare. Maknanya mereka memang nak menyerang Gaza. Mereka memang nak menghalau penduduk Gaza supaya pergi ke Sinai, masuk ke Mesir. Memang dia nak buat begitu. Saya berada di tepi jalan ni, orang lalu semua orang tengok. Jadi nak sebut kat sini kan, sebenarnya sama ada Hamas pergi menyerang macam mana yang berlaku pada 7 Oktober yang lepas, ataupun duduk diam aja macam kita hari ni, tidur, bagi ceramah tidur, bagi ceramah tidur kan. Kita bukan apa, bagi ceramah gitu, lepas tu kan kita cakap macam-macam pasal orang Islam yang berjuang. Kita kutuk orang yang berjuang, kutuk orang yang berada di barisan hadapan kan. Jadi kita nak sebut kat sini, kalau andainya Hamas tidak keluar pergi, sebenarnya Israel memang telah pun merancang untuk menghentam Gaza. Macam mana yang dihentam hari ni, dia nak buat dah. Dan benda ni kita tahu. Yang tahu, kita tahulah. Orang yang mengkaji tahulah. Orang yang mengkaji tahu kan? Orang yang duduk di sana tahu. Tetapi orang yang duduk di Indonesia, yang duduk di Malaysia, yang duduk di mana-mana kawasan Nusantara ni, yang hanya berceramah dalam aircon, berceramah dalam masjid-masjid yang mana ada suasana lampu yang baik dan sebagainya, kita boleh katalah orang tu berjuang tak betul. Kita ke yang lebih tahu realiti di sana, ataupun orang alim, ulama, ustaz-ustaz yang di sana yang lebih tahu. Jadi inilah perkara yang kita nak kena faham. Jadi saya panas sikit lah, sebab ustaz-ustaz yang cakap tu cakap sembrono. Dia kata Hamas telah menyebabkan ramai mati. Ini semua kata-kata Yahudi, kata-kata Zionis. Bila ditanya kepada ambassador Israel, ataupun wakil duta Israel, dia kata apa? Adakah kamu merasa bersalah membunuh 15,000 kan penduduk manusia yang ada di Gaza, dari mana lebih daripada 50% adalah kanak-kanak, remaja dan sebagainya? Dia kata apa? 100% Hamas punya salah, dia kata. Hamas punya salah 100%. Kata wakil Zionis, kenapa? Kerana sebab Hamas serang kami, mereka mati. Ini berasalah. Dan kami nak bunuh semua yang ada di Gaza. Disebut binatang. Manusia yang ada di Gaza binatang, dia kata. Jadi sebenarnya apa yang kita kena faham di sini, sama ada kita, maknanya orang Islam ni menyerang, ataupun orang Islam ni diserang kan, maka sebenarnya Yahudi Zionis tetap mahu menghentam Gaza. Buktinya apa? Banyak bukti. Antaranya kapal-kapal perangnya, dah lebih daripada 4 kapal perang sebelum peristiwa tersebut, dia dah susun dah dekat pantai Gaza. Dah ada dah. Dan mereka telah pun mempersiapkan dia punya tentera-tenteranya. Jadi kita tak tahu apa-apa, jangan main cakap-cakap je. Macam itulah, lebih kurang. Jadi nak sebut kat sini, wah ustaz-ustaz jangan ni. Malam ni memang ada gangguan. Saya rasa ada gangguan banyak ni. InsyaAllah. Jadi kita kena sabar dan doa lah. Kita doa. Baik, jadi sebab itulah di sini saya nak sebut, dan apabila Hamas melakukan serangan pada 7 bulan Oktober 2023 itu, rosak perancangan Zionis. Rosak. Kenapa? Kerana dia berhadapan dengan kita kata seluruh dunia bangkit dan bersama Hamas, bersama dengan Palestin. Bersama Hamas, bersama Palestin. Adakah orang awam yang ada hatinya boleh merasa, ada akalnya, boleh berfikir, menyatakan bahawa Hamas tak patut mempertahankan kawasan dia? Sebab Hamas hanya masuk masa pada 7 Oktober tu, dia hanya pergi ke Gaza, tanah Gaza yang telah pun digazetkan pada 1967 kan, pada resolusi 342 1967 tu, yang telah digazetkan untuk orang Palestin, dirampas, tanahnya dirampas, kebunnya dirampas oleh kependudukan haram, settlement, illegal settlement. Penduduk yang duduk di situ menetap secara haram, duduk rampas tanah di Gaza. Jadi Hamas dia masuk, dia bukan pergi Tel Aviv,
Dia bukan pergi kawasan-kawasan yang memang telah digazetkan Israel punya, walaupun sebenarnya Palestin punya. Tapi dia tak pergi. Dia menghormati 1967 Resolusi 342 menyatakan bahawa tanah yang diperuntukkan pada orang Palestin ialah sekian-sekian. Maka dia hanya mengambil balik tanah tersebut mengikut persetujuan United Nations. Israel, Amerika dan seluruhnya Rusia pun setuju pada masa itu. Jadi di mana yang kata salahnya? Orang masuk rumah kita, orang masuk tanah kita, orang rampas kebun kita, boleh kita diam gitu je ke? Kalau kita macam itu, bacol lah kita. Kita orang yang bacol dan dayus, kan? Jadi maknanya apa yang dilakukan oleh Hamas sebenarnya satu dunia iktiraf. Yang ada hati, yang ada akal, iktiraf. Bukan orang Islam sahaja, orang bukan Islam. Jadi dia melakukan demikian kerana nak mempertahankan hak dia. Dan kalau kita pada hari ini, memang we have the right to defend ourselves, to defend our home, to defend our land. Bayangkan kalau ada musuh masuk, orang negara China masuk, negara Amerika masuk ke dalam negara kita, Malaysia, Indonesia. Biar tengok gitu je ke? Dia masuk, dia bunuh orang, dia tangkap orang, dia rampas tanah, dia hancurkan rumah kita, dia rampas kita punya ladang. Boleh biar macam itu je ke? Jadi maknanya apa yang berlaku pada hari ini, dia bukan hanya sekadar Hamas nak bunuh orang, rampas orang. Itu adalah naratif yang dibuat oleh Yahudi Zionis. Jadi ustaz-ustaz kita ni duk fikir naratif yang telah dipropagandakan oleh CNN, BBC, media-media masa antarabangsa. Kita ni nak bagi fatwa, tengoklah betul-betul realiti. Janganlah kita hanya kata kita nak apa ni, kata ikut fatwa. Sebab saya tengok, saya ada ternampak satu beberapa orang ustaz cakap macam itu. Dia kata ni sebab Hamas akan mati ramai orang. Sebenarnya kalau Hamas tak serang pun akan mati juga, sebab Israel dah memang nak menyerang dan nak meratakan dan nak menghapuskan Gaza. Penduduk Gaza 2.3 million juta, dia akan halau pergi ke Sinai. Kenapa dia nak Gaza sangat? Ada lebih kurang, kalau tak silap saya, 40 billion worth of gas. Ada gas kat situ, ada sumber mineral kat Gaza tu yang Israel nak. Jadi kita pula kata ini semua perancangan orang Islam yang teroris, yang pengganas. Maka kita mengikut naratif jalan cerita Yahudi Zionis. Masuklah kita dalam lubang biawak. Masuklah kita, tersumbat dalam lubang biawak. Janggutnya panjang, kan? Kopiahnya besar, tinggi. Cakap pasal sunnah, cakap pasal Quran, cakap fatwa-fatwa yang begitu. Tetapi rupanya mereka mengikut naratif apa yang dirancang, disebut oleh Yahudi Zionis. Di mana kita ni? Kita nak ikut siapa? Jadi sebenarnya mereka nak merampas Al-Aqsa. Kita tahu ke mereka nak merampas Al-Aqsa? Kita tahu ke dah berapa ratus terowong yang dibina di bawah Al-Aqsa yang nak meruntuhkan Al-Aqsa? Kita tahu ke? Kita ada cerita ke pasal bagaimana mereka nak menjadikan Al-Aqsa itu sebagai rumah ibadah antarabangsa? Kita tahu ke? Kita tahu ke bagaimana yang sedang berlaku hari ini? Mereka menjadikan ada masa untuk orang Kristian, orang Yahudi dan orang Islam dan orang lain-lain nak sembahyang, boleh bagi-bagi macam itu. Kita redha ke masjid kita dipecah-pecah? Orang Hindu bahagian sana, orang Buddha bahagian sana, orang Kristian bahagian sana, orang Yahudi bahagian sana. Kita tengah-tengah ataupun kita kat depan-depan, belakang-belakang saja. Itu yang berlaku. Mereka telah membuat satu perayaan, bukan saja di luar Aqsa, di dalam Aqsa. Purata 1,000 orang secara purata, mungkin lebih. Pelawat-pelawat Yahudi datang ke dalam masjid, lalu kat situ menyanyi-nyanyi dengan aurat tidak ditutup, dengan keadaan menghina Islam, menghina Al-Quran. Dan pula orang Islam pula yang murabitun, yang menjaga masjid, dan juga rakyat orang-orang Islam tadi nak bagi sembahyang, ada masa dihalang, tak boleh sembahyang, tak boleh masuk masjid.
Jadi masjid dah jadi rumah ibadah Yahudi, rumah ibadah Nasara. Tahun ini mereka berbuat begitu. Tahun depan, tahukah kita mereka nak jadikan rumah ibadah antarabangsa Al-Aqsa akan diisyaharkan sebagai rumah ibadah antarabangsa, sebab Israel dah boleh semayang kat situ, Kristian dah boleh semayang kat situ, orang Islam pula boleh dihalau keluar pula. Kita tahukah realiti ni? Realiti untuk mempertahankan apa yang ada ni, di samping kezaliman yang memuncak. Tak tahu. Saya rasa ustaz-ustaz bagi fatwa ni tak tahu realiti, tak faham realiti. Jadi saya pun heran Saya pun heran macam mana pemikiran mereka boleh bersangka buruk dengan mereka yang berjuang. Mereka yang berjuang. Malahan orang-orang di Gaza pun tak ada komplain teruk-teruk sangat macam mana ke apa. Tak ada. Dia pula lebih-lebih. Dia pula lebih-lebih. Jadi sebab itulah pada malam ni kita nak kena mulakan dengan satu nota bahawa sesungguhnya di hadapan kita ni ada macam-macam jenis manusia, dan majoriti manusia yang ada pada hari ini, zaman ini mengikut arus apa? Arus yang dibina oleh mulkan jabarian, iaitu kepimpinan kerajaan yang diktator, yang didalangi belakangnya oleh Dajjal, oleh iblis, oleh syaitan, yang didalangi oleh mereka. Jadi kita hari ini ikut aja arus. Kita tak fikir cara yang betul. Dia kata kita kena buat macam mana di Mekah. Jangan angkat senjata, jangan lawan apa. Saya tak cakap kat Indonesia, saya tak cakap kat Malaysia, saya tak cakap dekat negara-negara yang lain. Saya cakap pada di Palestin. Realiti tak sama. Realiti tak sama. Jadi fatwa ni bukan hanya tengok hadis, tengok Quran, tengok hadis, tengok Quran. Kita kena faham realiti wakil. Nak semayang pun kena ikut realiti. Kalau orang tu sakit, tak mampu berdiri, boleh duduk. Realiti ni kena duduk, tak boleh berdiri. Dia kata saya tak boleh berdiri lah, saya tak boleh nak berdiri. Semayang duduk. Tak boleh duduk, semayang baring. Itu realiti semayang. Semayang pun ada pelbagai suasana realitinya. Jadi bukan kita kata semua wajib semayang berdiri, semua wajib semayang macam normal, biasa. Kenapa? Kerana itulah kena buat. Apa Quran kata macam itu, hadis kata macam itu, kena semayang macam itu. Nak semayang pun ada mengikut realiti. Apa lagi bila berhadapan dengan musuh? Mesti melihat realiti, mesti memahami realiti. Kalau kita tidak memahami realiti Islam, umat Islam, dan realiti musuh yang sedang nak menghancurkan kita, maka kita akan duduk di bawah telunjuk, di bawah tapak kaki Zionis. Walaupun yang namanya ustaz, tak kiralah yang dari Madinah ke, yang dari Mekah ke, yang dari Azhar ke, bila kita mengikut arus yang ada pada hari ini, maka kita duduk di bawah tapak kaki Zionis. Duduklah tengkuk kita bawah tapak kaki Zionis. Kita kena faham realiti. Kalau kita faham realiti, baru kita nampak, cubalah kita berada kat sana. Orang Palestin dah bersabar 75 tahun, mereka bersabar. Dan majoriti orang bukan Islam bersama dengan Palestin, bersama dengan perjuangan Hamas hari ini, bersama. Saya tengok interview yang ada, saya tengok wawancara yang ada, kan, ratusan ribu, jutaan menyatakan bahawa orang Palestin berhak untuk mempertahankan hak mereka, mempertahankan tanah mereka, rumah mereka, nyawa mereka. Jadi siapakah yang teroris ni? Siapakah yang mengganas ni? Mereka tanya balik. Yang mengganas ialah rejim Zionis. Mereka lah yang merampas, merompak, menangkap, menzalimi, menganiaya, merogol, membunuh orang-orang Palestin 75 tahun. Di Gaza, dengan tembok kematian yang dipasang di sekitar sepanjang tanah 360 km kurang lebih, kan, selama 16 tahun. Boleh duduk dalam 16 tahun, duduk dalam keadaan dihalang pula makannya, minumnya, dihalang pula pendidikannya, dihalang pula semua sekali.
Boleh ke? Tak boleh. Saya nak mulakan dengan baca satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni agak panjang. Hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani, Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir. Saya nak bacakan hadis ini untuk saya baru masuk tajuk. Tadi saya marah tadi tu. Saya marah sebab ustaz-ustaz yang namanya macam nak ikut salafi lah, nak ikut rasul lah, nak ikut sunnah lah, nak ikut Quran lah, nak ikut hadis lah, bagi fatwa-fatwa yang mengikut arus yang dikehendaki oleh Zionis. Ikut arus. Tak kenal Zionis ni siapa. Ada ustaz kata apa, Bill Gates tu kan, dia ada bunuh orang ke? Kalau orang tak cerdik kan, dia bunuh orang pisau atau pistol depan kamera, depan halayak ramai, dia bunuh orang, dia tembak. Tu kalau orang tak cerdik, orang bodoh kan. Tapi orang cerdik, dia tak akan bunuh orang, dia tak akan buat jenayah, dia tak akan buat benda-benda yang kita kata melanggar undang-undang di depan kamera. Tak akan. Yang buat depan kamera tu bodoh, orang bodoh kan, orang bodoh. Dia akan mencuri pun dia kena tutup muka dia mencuri, sebab tak bagi orang kenal dia. Dia tak tunjuk muka dia. Dia tak tunjuk muka dia. Jadi ada pun dia kata, boleh betul ke Zionis ni bunuh orang, Zionis serancang nak rampas tanah orang kan? Kalau macam Bill Gates tu, dia buat macam-macam kan, sebahagian besar daripada virus yang ada, H1N1, AIDS, coronavirus dan sebagian SARS virus, kebanyakannya duduk di bawah pattern yang ada dia terlibat. Yang Bill Gates terlibat, Rockefeller terlibat kan? Apa maknanya bila dia ada pattern? Nanti saya bacakan pattern dia tu. Maksudnya setiap virus yang kita kata Ebola virus, SARS kan, apa lagi virus H1N1 kan, swine flu, semua kita kata virus-virus yang ada, yang kita kata keluar di dalam epidemik, endemik dan sebagainya sampai ke pandemik kan, semua tu kebanyakannya, semua tu yang besar-besar tu kan, mereka ada pattern. Apa maksud ada pattern? Dibuat di makmal, bukan sebab kelawar. Ni kena faham ni. Lepas tu dia kata Bill Gates tak pernah bunuh orang. Kenapalah tuduh Bill Gates ni? Kenapalah tuduh Henry Kissinger ni yang dah mati kan? Kenapalah tuduh orang-orang ni, orang Yahudi ni? Kenapalah? Bukannya mereka bunuh depan. Betul mereka tak bunuh orang depan kamera, sebab orang bodoh je bunuh depan orang, buat jenayah depan kamera. Buat jenayah cakap saya telah buat vaksin yang akan membunuh semua manusia. Orang bodoh saja akan mengaku macam tu. Siapa yang nak mengaku berak tengah jalan ni? Siapa? Tak ada orang. Kita pula kena sangka baik dengan musuh, sangka baik dengan musuh. Dengan orang Islam sangka buruk, dengan orang beriman sangka buruk, dengan manusia yang memusuhi Islam sangka baik. Kan terbalik tu. Ramai pula motor lalu kiri kanan ni. Jadi nak cakap sini terbalik. Baik, kita baca hadis ni, tengok terbalik tak terbalik kan. Hadis ni apa? Ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, panjang hadisnya. Saya baca dia punya mahfumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Tuan-tuan perempuan tengoklah ni. Kita nak cerita pasal sahabat ni. Nak cerita pasal salah satu solusi berhadapan dengan akhir zaman. Kita kena ada sahabat. Ni Bill Gates kan genius nak banding dengan kita. Betul. Yang bodoh kita percaya Bill Gates tu bodoh lah kan? Kita percaya dia 100%, bodoh lah kita. Kita percaya Yahudi 100%. Israel betul, Israel hanya mempertahankan negara dia. Kita percaya macam itu, bodoh lah kita. Terpaksa saya guna perkataan bodoh, minta maaf. Sebab apa? Memang tak bergerti bahasa. Saya pun dah rasa macam marah sangatlah, sebab dia mempengaruhi ramai orang. Dia kata Hamas ni jahatlah, pengganas. Betul ke? Saya minta lah, kalau tidak nanti akhirnya orang-orang yang demikian tu akan hanyut dengan arus yang ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kelak akan datang di akhir zaman. Dengar ni. Ni betul hadis Nabi ni.
Jangan dengar ustaz-ustaz yang hanya ikut arus ni. Ustaz-ustaz, imam-imam, ikut arus. Follow je naratif CNN, naratif cerita-cerita jalan cerita CNN, jalan cerita BBC, semua media-media mereka. Follow je, follow blindly. Tak payah nak siasat apa. Mana ada konspirasi ni? Mana ada konspirasi pakatan jahat, mana ada? Orang yang cakap macam itu, maknanya orang tu memang kita cakap ni sikit lah, pengor. Ni orang bahasa Jawa. Bodoh dan pengor. Kelak akan datang di akhir zaman, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, segolongan manusia. Depan kita ni sekarang dah ada ni, di mana wajah-wajah mereka adalah wajah manusia. Kita tengok dia macam orang kita, wajah manusia. Melayu, nampak muka Jawa, nampak muka Bugis, ada muka campuran sikit Pakistan, campuran sikit Cina, macam-macam. Kamu nampak wajah mereka adalah wajah manusia. Namun, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hati mereka adalah hati syaitan. Jadi Nabi kata, Nabi kata apa? Nampak muka baik, muka ada janggut lah, ada kopiah lah, muka ada jubah lah, muka cakap Islam. Kita ni nak membina, kita nak melawan rasuah, nak melawan, nak membentera segala perkara-perkara ni. Nampak macam bagus lah manusia, tapi hati mereka syaitan. Ni bukan saya sebut, ni hadis Nabi. Hadis Nabi. Hati ni yang ada kat dalam, yang kalau kita tidak ada basirah, kita tak nampak orang tu macam tu, tak nampak. Kemudian kata Rasul, seperti serigala-serigala yang buas. Kerja dia nak mengganas saja. Tidak sedikit pun di hati mereka rasa belas kasihan. Tak ada sedikit pun lah belas kasihan. Kita nak harap kepada pemimpin-pemimpin kita yang jenis hati ni seperti serigala ni, sebenarnya dia tidak ada sikit pun rasa belas kasihan kepada rakyat. Sebab tu kita cakaplah macam-macam apa. Dia buat macam itu, dia buat dek je. Ya Allah, mereka tunjukkan kuasa mereka pada kami. Ya Allah, kau tunjukkanlah kuasa engkau pada mereka. Mereka gemar menumpahkan darah dan tidak berhenti dari melakukan kekejian. Mereka suka buat benda-benda yang jahat. Of course lah mereka menumpahkan darah, buat benda yang keji, tidak depan kamera. Bodoh lah dia. Dia nak buat rasuah, dia buat di belakang. Dia guna proxy, syarikat-syarikat proxy. Dia guna keluarga dia sebagai orang yang akan pegang ni. Bodoh lah dia, tapi mereka suka. Sampai peringkat menumpahkan darah, sampai peringkat melakukan perkara yang keji, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila kamu mengikuti mereka, dengar sini. Bila kita ikut mereka, orang-orang yang hati seperti serigala ini, ikut mereka, maka mereka akan memperdayakan kamu. Mereka akan tipulah. Itu Nabi sebut tipu, memperdayakan. Kita ingat, kita kena ikut Bill Gates, dialah pembuat vaksin. Kita kena ikut WHO, dialah nak jaga kesihatan. Dia nak jaga kesihatan. Tiba-tiba dalam perlembagaan WHO, apa sahaja yang mereka buat, semuanya kebal daripada pendakwaan. Mereka kebal daripada pendakwaan dalam perlembagaan WHO. Dia masuk negara kita, dia buat salah apa pun, dia tak boleh didakwa. Itu dalam perlembagaan dia. Kemudian bukan saja tak boleh didakwa, dia buat pula rancangan seperti IHR. Jadi IHR ni, cuba tengok betul-betul apa yang ada dalam IHR tu. Kita ada Menteri Kesihatan yang baru. Nombor satu, takziah kepada Menteri Kesihatan yang baru. Kenapa? Kerana amanah yang ada pada dia memang sungguh besar. Dia adalah frontliner yang akan mempertahankan kesihatan umat. Tetapi sekiranya pemikiran dia, sekiranya penasihat-penasihat dia itu orang-orang yang hanya mendengar satu pihak sahaja, iaitu pihak global, maka takziah kali kedua, kerana dia akan terperangkap dengan arus mereka. So Abu Iman, YB Abu Iman, yang menjadi Menteri Kesihatan,
kan, namanya Abu Iman, nama gelarannya tu kan. Maka saya menyeru, dengarlah pandangan-pandangan kecil kami-kami yang ada di sini berkenaan dengan apa sahaja berkaitan dengan WHO. Jangan jadi dayus, hanya mengikut arus dan berfikiran seperti hebat tetapi tidak tahu apa permasalahan yang ada. Saya bersyukur seorang yang Islam, Muslim, seorang yang digelar Abu Iman menjadi menteri kesihatan kita. Saya bersyukur. Lebih baiklah daripada si KJ, DJ. Lebih baiklah daripada orang lain yang hanya follow membuta-buta. Tetapi saya ingin mengajak supaya Menteri Kesihatan yang baru prihatin dengan apa yang kami cuba bawa ni. Kalau betul lah apa yang kami cuba bawa ni salah, maka betulkan, dan kemudian insya-Allah kami akan ikut. Kalau apa yang kami bawa ni benar, ada faktanya, ada datanya, ada dia punya ni, maka tolonglah buat sesuatu. Kerana amanah ini bukan hanya sebagai menteri, tetapi juga sebenarnya sebagai hamba Allah. Kamu akan ditanya oleh Allah. Kullukum mas'ulun, kullukum ra'i, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu pemimpin, kamu akan ditanya oleh Allah. Allah akan tanya. Berat dosanya, berat amanahnya, berat tanggungjawabnya kalau kita hanya sekadar mengikut arus. Jadi saya nasihatkan pada diri saya sendiri dan juga kepada diri tuan, terutamanya YB kan, Abu Iman, yang mana dia menjadi Menteri Kesihatan sekarang. Apabila kamu mengikuti mereka, maka mereka akan memperdayakan kamu, mereka akan tipu kamu. Kita ikutlah musuh kita tu, Bill Gates semua tu, ikutlah, maka dia akan tipu kita. Ini bukan saya cakap ni, ni Nabi sebut dalam hadis ni. Dan kita duk follow aja, buta-buta follow. Buta-buta follow. Kita cak ada digital minister yang jaga digital. Follow buta-buta. Maka kemudian akan tetapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu menghindari mereka, kita tak nak bersama dia, jauh, maka mereka akan mencela kamu. Akan keluarlah celaan-celaan. Ini semuanya apa ni? Dia kata sekejap jadi ustaz, sekejap jadi doktor, sekejap jadi saintis, sekejap jadi pakar ekonomi, sekejap jadi pakar komputer. Ada orang sebut macam tu. Kita bukan pakar semua, tapi semua kajian dibuat secara jama'i, secara berjamaah, ramai-ramai. Kita ada pakar kesihatan, kita ada pakar medical, ada. Bukan satu mazhab saja, alopati saja, homeopati pun ada, Tibun Nabawi pun ada. Jadi pakar yang ada pada kami ni bukan satu pakar aja, banyak pakar. Bahagian kesihatan ada. Kan, macam Dr. Prof Mustafa, toksikologi, farmakologis. Bahagian toksikologi ni bahagian apa namanya, kita kata racun. Farmakologis bahagian ubat. Prof Mustafa pakar. Ada lagi beberapa pakar-pakar yang lain. Itu bahagian medical. Bahagian ekonomi, kita ada pakar ekonomi. Saya tak boleh sebut nama dia, tapi ada pakar-pakar ekonomi kita. Bahagian pendidikan, kita ada pakar pendidikan. Jadi apa yang saya sampaikan, sahabat-sahabat lain sampaikan, lahir daripada kajian pakar-pakar. Jadi bila kita mengkaji, kita bertukar-tukar pandangan, dan kemudian bila kita bersama-sama dengan semua sahabat-sahabat pakar-pakar ni, walaupun yang namanya tu kan ustaz kampung, tapi dia tahu semua, sebab dia tahu, dia berkaji. Kawan-kawan ni pakar-pakar belaka. Sebab tu kita boleh cakap tentang ekonomi, kita boleh cakap tentang apa namanya, kesihatan. Macamlah Perdana Menteri, dia lulusan apa? Bahasa. Kalau tak silap, sastra, bahasa. Tapi dia boleh cakap pasal politik, dia boleh cakap pasal sains, dia boleh cakap pasal berkenaan dengan apa ni, kehidupan, sebagainya, macam-macam dia boleh cakap. Kerana dia ada penasihat PMX kita, Perdana Menteri ada penasihat. Yang penasihat semua pakar-pakar belaka, pakar-pakar yang ada di sana. Sebab tu dia, walaupun dia lulusan sastra aja,
Tapi dia boleh cakap macam-macam. Sains pun dia boleh cakap. Dia siap sebut digital ID and revolusi 4.0, innovation revolusi 4.0, dia boleh sebut. Kenapa? Adalah orang yang cakap kat dia. Jadi janganlah ngok sangat. Kita ingat kan, ustaz-ustaz yang ada ni, yang boleh bercakap ni, ataupun datuk-datuk kan, orang PPIM yang bercakap ni, dia saja yang cakap. Tak, dia ada belakang dia. Kita ada grup, ada pakar-pakar yang mengkaji. Bukan satu aspek, semua aspek. Jadi jangan anggap kan, lekeh. Sebab tu saya kata tadi kan, penasihat-penasihat yang ada pada rakyat ni sebenarnya lebih kritikal, sebab mereka on the ground. Bukannya academician, profesor kepala botak dan sebagainya, belajar sampai PhD, sampai banyak kali PhD dia dapat, tapi dia hanya duduk dalam kelas, duduk dalam akademik, bagi lecture, tak pergi kepada masyarakat. Academician sahaja. Jadi kita kena seimbangkan lah, kena seimbangkan. Sebab tu saya nak sebut kat sini, Nabi sebut dah ni kan, kalau kamu ikut mereka akan memperdayakan kamu, mereka akan tipu kamu. Akan tetapi bila kamu cuba hindar, maka dia akan cela. Kita cakap betul pun dia kata tak betul. Kita cakap betul pun dia kata tak betul. Akan mencela kamu apabila berbicara dengan mereka, apabila bercakap dengan mereka. Ni manusia tapi hatinya serigala. Maka apabila bercakap dengan mereka akan bohong kamu. Dia akan membohong kamu. Vaksin ni bagus, ubat ni bagus, digital ni bagus, semua bagus. Semua pakat bagus belaka. Kita pun ya. Mereka akan memperdayakan kamu, akan membohongi kamu. Dan apabila kamu memberi kepercayaan kepada mereka, bagi amanah, lantik jadi ketua, lantik jadi menteri, lantik jadi orang yang bukan jawatan, maka mereka akan mengkhianati amanah itu. Ini bukan saya cakap, no. Saya baca hadis ni. Ini Nabi sebut 1400 tahun yang lalu. Ini manusia yang ada kat depan kita ni. Jadi tak semuanya manusia tu kita kena follow dia. Kena tengok, kita kena guna akal kita berfikir. Kena guna hati kita basirah, melihat dengan kacamata hati yang bersih, dengan iman. Kemudian kan, anak kecil mereka, anak-anak mereka yang mengikut mereka ni jahil, tak tahu agama, terlonjak sana, terlonjak sini, datang LGBT ikut, datang Coldplay ikut kan. Ada pula di kalangan orang-orang yang dikatakan sebagai ustaz ni, dia kata kan, rakyat ni dah beli tiket Coldplay ni, dah beli tiket dah. Jadi kalau kita batalkan, kan membazir namanya. Macam gitu pula, tiket dah beli, dia kata. Jadi kalau kita batalkan konsert ni, kan membazir. Dah macam gitu pula. Membazir kan syaitan. Membazir ni kan pengikut syaitan. Nampak? Nampak? Bagaimana mereka berbohong. Anak-anak kecil mereka, mana anak mereka, pemuda mereka, anak kecil mereka jahil, pemuda mereka licik, pemuda pula penipu. Sementara yang tua, yang ikut arus ni, yang tua pula, yang tua-tua ni tidak menyuruh kepada baik dan tidak melarang kepada mungkar, tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ini Nabi sebut. Saya tak sebut siapa-siapa, no. Siapa yang sebut ni, kita nampak di depan kita, kita tahulah siapa dia. Kan? Kemudian di sinilah kita melihat bila orang tua daripada orang kecil, jahil, daripada pemuda yang licik sampai ke ketua tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka sentiasa membanggakan diri dalam kehinaan. Dia bangga. Kita telah membawa pasukan negara kita ke peringkat dunia, ke pentas dunia. Bangga dalam kehinaan. Kita, ekonomi kita telah berjaya sekian-sekian. Bangga dalam kehinaan. Kita menang dalam pilihan raya, rakyat sokong kita kan, kita menang, bangga dalam kehinaan. Ini bukan saya cakap, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cakap. Ini bagi mereka yang mengikut arus dan meminta apa yang ada pada mereka itu, berarti kesusahan. Kalau kita nak minta lah bantuan, nak minta lah kat dia ni, kat mereka ni, maknanya susah lah. Besok kalau kita nak minta sesuatu pada menteri, susah nak dapat,
Ini termasuk dalam kategori inilah ni. Wallahu alam. Orang yang santun, orang yang mulia, yang santun, orang yang beradab, orang yang berakhlak di tengah mereka kan. Okey, orang yang paling baik, yang paling baik sikit, punya ada agama sikit lah, yang santun ni tapi kalangan mereka sesat, kata Nabi. Maknanya orang yang santun ni, yang nampak baik ni, yang ada agama ni kan, di kalangan mereka ni, orang-orang yang mengikut arus ni sesat, Nabi sebut. Bukan saya kata ni, Nabi sebut. Dan orang yang menyuruh kepada perbuatan ma'ruf malah dituduh kan berbuat maksiat. Orang yang buat dakwah ni dituduh pula dialah yang buat maksiat, dialah yang buat jahat. Orang buat baik dituduh. Orang yang beriman, yang beriman pula, orang yang yakin dengan Allah, di kalangan mereka adalah hina, dipandang hina. Kalau ada orang beriman kan, maka mereka pandang hina. Lekeh, alah ustaz cabuk, dia kata alah ini persatuan NGO cabuk, tak ada apalah kan. NGO ni tak ada apalah. Apa yang dia tahu, dia bukan tahu apa-apa, dia pandang hina. Walaupun apa yang dibawa itu adalah merupakan perkara yang amat penting dan bermakna. Kita hantar memorandum, dia buang aja macam itu dalam tong sampah. Kita bagi surat open letter kepada pimpinan-pimpinan yang ada, dia buat tak tahu je, buat pekak je, buat bisu je, buat pekak, buat buta je kan. Dia pandang hina. Orang yang beriman, yang nak bagi pandangan ni, dia pandang hina. Sedangkan orang fasik menjadi mulia. Selamat datang Coldplay ke Malaysia, kerana supaya dapat menjaga harmoni sama-sama kita lah. Jaga harmoni untuk menjaga supaya hubungan kita tak bergaduh dan sebagainya, aman, damai dan sebagainya. Orang yang fasik, orang yang berdosa, orang yang mungkar kan, dipandang mulia. Dipandang mulia. Saya tak cakap, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis ni kan. Maka sunnah di tengah mereka, yang dia kata sunnah ni sunnah, rupanya bid'ah. Nabi sebut, ni hadis. Mereka kata kita kena ikut sunnah, rupanya yang dikata sunnah tu bid'ah. Kenapa bid'ah? Kerana dia buat sesuatu yang bukan dengan roh, dengan semangat, dengan kaedah-kaedah yang telah dilakukan oleh salafus salih yang sebenar. Dia cuma ikut pandangan dia je. Pandangan dia apa? Ikut yang tersurat aja. Hadis macam gini, macam ginilah dia. Semua pakat bid'ah belaka kan. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah di tengah mereka adalah bid'ah, sedangkan bid'ah itu sendiri adalah sunnah. Yang dikatakan bid'ah itu sunnah. Ini bukan saya cakap, Nabi sebut. Maka ketika itu mereka dikuasai oleh orang-orang yang paling jahat di antara mereka. Dia ada hidden hand kat belakang yang pegang. Walaupun dia tahu yang ini benar, yang ini berfakta, yang ini betul, tapi tak boleh ikut. Kenapa? Ada hidden hand. Kenapa? Kata Nabi SAW, mereka ketika itu dikuasai oleh orang-orang yang paling jahat di antara mereka. Jadi orang paling jahat ni tentu dah dia yang paling tersembunyi. Kalau dia paling jahat, dia terdedah, orang tahu dia jahat, mesti orang dah pukul dia, orang dah bunuh dia, orang dah tangkap dia. Tapi oleh kerana dia jahat, maka dia duduk di belakang. Itu istilah kita ini, the hidden hand. Hidden hand ni, contoh, the committee of 300, contohnya duduk kat belakang kan. PM sign aja, ikut aja. Yang itu pimpinan ikut saja. Ni perkara yang serius. Saya tak cakap PM Malaysia lebih kurang lah. Maka ketika mereka dikuasai oleh orang-orang paling jahat di antara mereka, ini Nabi sebut. Maknanya kita kena tengok balik lah. Kemudian apa lagi Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, sedangkan orang pilihan ni, orang yang baik-baik ni, yang Allah pilih, yang para duat ni, para da'i ni kan, apabila dia menyeru, dia ajak pada kebaikan, pasti tidak akan dihiraukan. Buatlah wawancara, buatlah interview, buatlah sidang media kan, di PPIM ke, di mana-mana ke, NGO ni, buatlah
kan, beraraklah nak pergi hantar memorandum, kan, nak minta supaya tolonglah tengok, perhatilah rakyat ni, rakyat punya apa ni, suara rakyat, kan, tidak akan dihiraukan. Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benarlah apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah pada hari ini kita kena faham, kan, bahawa arus yang ada sebenarnya membentuk sesuatu yang terbalik. Yang sunnah tu sebenarnya bid'ah, yang bid'ah tu jadi sunnah. Yang mulia itu sebenarnya hina, yang hina itu sebenarnya mulia. Yang baik itu dia jadi buruk, yang buruk jadi baik, dia terbalik. Ini Nabi sebut ni hadis Nabi daripada At-Tabrani, hadis riwayat At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir. Jadi kita nak lihat bagaimana kita pada hari ini untuk berada di zaman-zaman akhir sebelum kebangkitan Islam. Maka kita kena pastikan orang yang bersama dengan kita ini ialah orang-orang yang benar-benar mengikut acuan Al-Quran, As-Sunnah dan juga acuan mereka yang telah berjuang, berjihad fi sabilillah. Habis macam mana Ustaz? Susahnya kita nak kenal ni. Confuse saya jadi confuse, macam mana ni Ustaz? Susah. Jadi yang pertama sekali, kita kena minta pada Allah, ya Allah, tunjukkanlah aku yang hak itu hak, yang batil itu batil. Minta ke Allah. Nombor satu kena minta ke Allah ni. Ini solusi ni semua ni. Solusi ni. Kalau tidak kita akan hanyut. Dia nak buat macam-macam hari ni. Yang namanya IHR lah, yang namanya GPT lah, yang namanya Digital ID lah, yang namanya CBDC lah, yang namanya macam-macam lah. Nak sebut satu-satu ni, kan, bio weapon lah, chemical weapon lah, kan, yang namanya sekular, yang namanya liberal, yang namanya macam-macam. Jadi kita keliru. Ini macam betul, semua orang bersama, semua orang sokong, tapi Nabi kata, kan, penipu. Nombor satu, minta pada Allah, ya Allah, dengan hati yang rendah diri sepenuhnya. Jangan sayang kat dunia. Tak nak sayang kat dunia, sayang kat Allah aja. Minta, ya Allah, tunjukkan aku yang benar itu benar, yang batil itu batil, yang sesat itu sesat. Nombor satu. Jadi sebelum kita bincang pasal bekalan dengan sahabat ni, kita kena tengok ni dulu sebagai neraca kita. Sebab kita memang kita pilih sahabat kita, rupa-rupanya sahabat yang rosak. Maka sahabat yang rosak datang besok, Dajjal keluar, tentera dia keluar, senjata dia keluar, kita bersama sahabat yang rosak, sahabat yang ikut arus yang kita sebut tadi, maka habis kita, hancur kita. Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, habis kita. Nampak macam pakai kopiah, nampak macam orang Islam, nampaknya pun beribadah, tapi rupa-rupanya tak ada apa-apa, kosong. Jadi nombor satu, kita kena minta ke Allah. Nombor dua, kita kena hidup bersama-sama dengan Al-Quran, hidup bersama sunnah. Al-Quran dan sunnah inilah yang menjadi panduan yang tidak akan sesat selama-lamanya. Tapi nak faham Al-Quran dan sunnah ini pula, kita kena faham waqi', realiti, memahami realiti musuh, realiti orang beriman, realiti perjuangan akhir zaman. Memahami realiti inilah yang dikata sebagai ilmu tajdid. Yang Nabi gambarkan, sesungguhnya Allah, innallaha yab'atsu li hadhil ummah, kan, Allah SWT akan membangkitkan atas ummah ni, ala ra'si kulli mi'atas sanah, atas setiap daripada 100 tahun itu, may yujaddidullaha dinaha, mereka yang akan mentajdidkan agamanya. Jadi ilmu tajdid ni ialah ilmu waqi', ilmu realiti. Yang mana ilmu realiti inilah yang akan memandu kita untuk memahami dengan lebih realistik lagi Al-Quran dan Sunnah. Apa ilmu realiti ni? Antaranya
kita memahami tanda-tanda al-haq dan tanda-tanda al-batil. Kita kenal musuh Islam ni macam mana. Macam mana yang dikatakan musuh Islam, macam mana yang dikatakan sebagai orang yang berjuang pada jalan Allah. Kita tahu hibus syaitan dan hizbus syaitan dan Hizbullah wa hizbus syaitan. Yang mana satu kelompok Islam, yang mana satu kelompok syaitan. Sebab nampak dua-dua sama ni, macam sama ni, keliru kita kan. Sebab tu kita kena minta pada Allah, Allahumma ja'alna minal mahdiyin, Allahumma ja'alna minal mahdiyin, Allahumma ja'alna minal mahdiyin. Ya Allah, jadikanlah kami, masukkanlah kami dalam golongan mereka yang mendapat hidayah. Kita kena minta ni, kita minta. Kita kena minta. Jadi bila kita mengenali akan realiti yang ada, baru kita boleh bagi cakap kan. Kita boleh nampak. Dan kemudian selepas tu kita minta doa supaya masuk bersama kelompok orang al-mahdiyin, orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita main masuk aja. Mentang-mentang lah yang datang tu 75,000 orang, 75,000 pemuda-pemuda, pemudi-pemudi, orang tua pun ada. Yang kerja sebagai DJ pun ada, terlonjak-lonjak. Daripada subuh lagi dah tunggu. Pagi subuh sebelum malam tu nak konsert, subuh dah tunggu dah. Kan? Terlonjak-lonjak. Kita tengok, 75,000 orang datang. Ramai. Sampai rosak rumput dekat stadium tu. Sampai rosak rumput. Kena marah. Penganjur kena marah. Rosak rumput. Nak buat pertandingan Piala Malaysia final, rosak rumput. Ni kan kita tengok kan, 75,000 orang datang. Takkan salah ni semua ni. 75,000 pemuda-pemuda, pemudi-pemudi, bekas ketua pemuda. Dia jadi DJ dah, terlonjak-lonjak kan. Takkan salah. Takkan semua ni salah kan. Ramai, bukan ni majoriti ni. Kalau undi ni kan, boleh menang jadi YB ni, dapat YB Don ke YB MP ke, boleh menang ni. Takkan salah. Ni kita maksudkan tadi. Kita tak nampak sebenarnya yang salah, yang benar bukan kerana nombor yang banyak, bilangan yang ramai, bukan. Tapi bila mengikut Al-Quran dan Sunnah. Sebab tu kita kena doa, Allahumma, ya Allah, ja'alna, jadikanlah kami minal mahdiyin, dari kalangan mereka yang mendapat hidayah Allah. Kita kena minta. Saya tak ada sentuh siapa-siapa noh. Saya tak sentuh siapa-siapa noh. Jangan kita sebutlah siapa-siapa nama kat sini. Kita tahu-tahu sudahlah kan. Jangan sebut kat sini kan. Sebab kita berdoa supaya semua itu bertaubat. Mereka ni bukannya salah gitu, tak. Mereka salah, kemudian mereka boleh bertaubat. Dan bila mereka bertaubat, Allah ampunkan dosa dia, bersih. Kita pun berdosa, kita tak bertaubat. Mereka yang buat maksiat dia bertaubat. Dah tak jadi dah. Terkinja-kinja lagi, terlompat-lompat lagi, tak jadi dah. Dia jadi orang yang rokok dan sujud pada Allah. Sebab tu kita jangan sebut nama. Dia boleh bertaubat lagi. Kita sebut nama dia, kita bimbang, patah balik ke kita pula. Dan Allah SWT patah balik ke kita. Kita pula tak nak taubat. Yazbillahi min zalik. Jadi sebab tu dalam hal ini kita kena ada sahabat. Kita kena ada kelompok. Sebab tu Nabi menggambarkan kepada kita di akhir zaman ni akan ada kelompok yang menang, diberikan kemenangan kan. Firqah najiyah, firqah mansurah, ataupun taifah najiyah, taifah mansurah, yang diberikan kemenangan, yang diberikan kejayaan. La tazalu taifah min ummati zahirina 'alal haqq. Akan sentiasa ada
dari kalangan umat-umat aku ini sekelompok manusia yang menang dan sentiasa menang bersama dengan al-haq. Jadi kita kena ada yang itulah. Kena ada lah kan. Jadi sebab tu kita kena ada sahabat-sahabat, dan daripada sahabat inilah ada bekalan. Apabila kita sebut apa namanya, apa yang dikata ujian, fitnah, kita kata akhir zaman ni macam-macam fitnah, sahabat-sahabat inilah yang akan menolong, membantu kita kan, sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan, innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang beriman ini dia bersaudara, dan orang yang bersaudara ini dia akan wata'awanu 'alal birri wat taqwa. Dia akan sentiasa berbaik-baik, bertolong menolong antara satu dengan lain dalam atas jalan albir, kebaikan dan juga takwa. Jadi hari ini kalau kita salah pilih, maka di akhirat kita akan habis. Kan? Akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Pada hari yang demikian, pada hari berkenaan hari kiamatlah, orang-orang yang bersahabat, maka mereka akan saling menjadi musuh yang antara satu sama lain, kecuali orang yang bertakwa. Surah Zukhruf ayat 67. Jadi maknanya kita ingat hari ni kawan baik kita, dialah kawan baik kita, dialah orang yang tolong kita, tapi rupanya dia mengikut arus. Dia mengikut arus, dia mengikut Yahudi, dia mengikut Nasara, masuk dalam lubang biawak, sehasta, sejengkal, masuk. Kita ikut dia. Terkinja-kinja 75,000 terkinja-kinja, lalai dan leka, masuk ikut. Maka di akhirat nanti semua yang dekat dunia ni nampak macam kawan baik, bagus sebagainya, mereka akan bermusuhan. Saya bacakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bacakan maknalah, yang kita masa tak banyak. Surah Al-Furqan ayat 27 sehingga 29. Saya bacakan makna dia. Pada hari itu, orang yang zalim menggigit jarinya, minta maaf, menggigit tangannya. Allah guna perkataan tangan. Dan yadai, menggigit yadai ini tangan dia, bukan jari, tangan. Dengan penuh penyesalan, sambil berkata, alangkah baiknya kalau aku dahulu menurut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah baiknya kalau masa aku kat dunia dulu, aku ikut apa Nabi ajar. Wahai, alangkah baiknya kalau aku tidak menjadikan si fulan sebagai sahabat karib. Menyesal. Kita pilih sahabat-sahabat yang bukan seperjuangan, yang bukan seakidah, yang bukan dalam keadaan untuk nak membina kekuatan menjadi orang yang mendapat hidayah Allah tadi. Kita akan menyesal dekat akhirat nanti. Menyesal sampai gigit tangan ni, bukan gigit jari ni. Allah gambarkan tangan, gigit tangan ni sampai berdarah-darah ni, sampai berdarah. Menyesal sangat, gigit tangan kita ni. Alangkah baiknya kalau aku dulu tak jadikan si Anu sebagai kawan karib aku. Alangkah baiknya kalau aku ikut apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam buat. Dia kata, kawan baik aku itu telah menyesatkan aku daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tazkirah, peringatan itu datang peringatan, alah lekeh ya yang cakap tu kan, ustaz konspirasi ya, cocok logi lah kan. Jadi macam-macam lah dia sebut. Kita pun ikut. Betul lah dia tu, tak ada apalah apa ni, orang konspirasi apa kan, teori-teori ni semua ni kan, semua ni. Jadi menyesal. Walaupun peringatan, kita ni bagi peringatan ni, dah bagi peringatan, tapi pasal geng dia tadi tu menghina kan, menghabiskan, kita kata character assassination dan sebagainya tadi, kita ikut dia. Memang syaitan
akan melepaskan diri daripada kejahatan manusia. Cuba kita renungkan. Ini surah Furqan ayat 27 hingga 29. Saya bacakan makna dia saja. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita sangat perlukan kepada sahabat. And masalul jalisis salih, perumpamaan kepada orang-orang yang bersahabatan yang salih, seperti berkawannya dengan saudagar minyak wangi. Paling tidak dia akan memberikan kepada kita bau-bau wangiannya. Kalau tak dapat minyak wangi pun kita bau wangi. Manakala bersahabat dengan orang-orang yang buruk yang digambarkan tadi, pelangainya seperti berkawan dengan tukang besi, yang menyebabkan kamu akan bau busuk dan kamu akan rasa panas dan terbakar. Panas dan terbakar. Jadi ini antara perkara yang saya nak pesan sebagai bahagian pertama. Yang pertama, depan kita ada manusia yang ikut arus, sehingga kan dia bagi fatwa pun naratifnya arus. Apa arus? Apa yang ada media Yahudi. Apa media Yahudi? Orang Hamas ni, orang Palestin ni pengganas. Tak sepatutnya dia menyerang pada 7 Oktober tu. Tak sepatutnya dia bunuh orang sampai peringkat dia sembelih kepala baby. Macam-macam lah tu semua naratif daripada Yahudi, Zionis. Kita ikut, follow je. Ni kan dah mati, kan dah banyak mati, kan dah 15,000, kan dah belah-belah ribu dah mati, kan dah rumah dah hancur, sekolah hancur, masjid hancur. Ni semua salah Hamas ni. Kita ikut naratif Zionis. Tapi kita cakap atas platform Islam. Kita bagi ceramah, kita bagi kuliah, tapi kita bagi fatwa tanpa memahami wakil, tak faham realiti. Jadi kita salah pilih lah. Siapa yang kita pilih? Tengok media CNN, tengok media BBC, Fox, semua media dia punya kita tengok. Netizen yang cenderung kepada Israel dia tengok. Jadi kita ni nama aja Muslim, tapi dengan orang Islam, orang beriman yang mengkaji, buruk sangka dengan orang-orang Yahudi, orang yang digambarkan sebagai musuh paling ketat. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. La tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Kamu pasti jumpa di kalangan manusia ini mereka yang memusuhi orang yang beriman dengan dahsyatnya asyaddan nas, iaitu al-yahud, Zionis, iaitu musyrikin, orang yang banyak Tuhan, munafikin. Jadi kita ambil dia orang sebagai rujukan kita, media diorang sebagai rujukan kita. Kemudian kita keluar fatwa, ikut arus, fatwa ikut arus. Jadi sebenarnya kita ni siapa? Ejen Yahudi ke? Ejen Allah? Hizbullah ke? Hizbul Syaitan? Tapi kita berceramah, bagi fatwa, janggutnya panjang, cakap ni tak sunnah. Ini semua bid'ah, khurafat, bid'ah. Tapi yang kita bagi itu semuanya mengikut arus, naratif arus semasa. Kita tak memahami keadaan. Kalau kita fahamlah sebelum serangan, sebelum bulan Oktober lagi, bulan Oktober tu bulan 10, bulan 7, bulan 8, dah ada kapal dah. Kurang 4 hingga 8 kapal perang Israel dah ada di pantai Gaza, dah duduk dah. Maknanya mereka dah prepare dah nak kepung. Mereka dah prepare nak serang dah. Kita tahu ke tak tahu? Tak tahu. Jadi maknanya kalau Hamas serang ke tak serang kepada 7 Oktober yang tersebut, maka mereka tetap akan buat. Kenapa? Kerana mereka nak alihkan pandangan supaya manusia melihat isu kemanusiaan, terlupa Aqsa yang mereka nak ambil. Mereka nak ambil Al-Aqsa tu. Kita ikut perancangan dia, plan dia. Kita pula jadi juru cakap bagi Zionis atas nama Quran dan hadis, menggunakan Islam. Kita tak faham wakil, tak faham realiti. Ini saya nak sebut sini. Kita nak kena tengok siapa kawan kita, siapa rujukan kita. Saya tak cakap pada orang biasa-biasa, saya cakap pada orang yang ada ilmu ni.
Jadi baru kita faham. InsyaAllah, kalau Allah izin, malam besok hari apa? Khamis malam kita akan sambung tentang bekalan-bekalan dalam sahabat. Jadi sekarang ni kita tahu realitinya untuk berhadapan dengan ujian fitnah akhir zaman, kita perlu berhati-hati kerana keadaannya terbalik. Yang hina jadi mulia, kan? Yang jahat jadi baik. Terbalik. Jadi kita kena faham realiti ni. Besok kita akan sambung macam mana ciri-ciri sahabat-sahabat yang berada di dalam Taifah Mansurah. Sahabat-sahabat yang berada dalam Taifah Mansurah, yang mana sahabat-sahabat itu akan sama-sama bantu-membantu. Dan kemudian bagaimana pula the third part, second part besok, macam mana ciri-ciri dia, macam mana keadaan dia. Kemudian yang akhir sekali kita akan bincang macam mana kita boleh dapat bekalan daripada persahabatan, dan persahabatan dengan mereka yang mendapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab tu salah satu daripada perkara yang kita nak kena buatnya, kita kena berjumpa dengan sahabat-sahabat. Sebab tu saya menyerulah kepada sahabat-sahabat Ansar yang menonton pada malam ni, Pertubuhan Sukarelawan Ansar Malaysia, supaya ambil peluang ketika PKP belum dilaksanakan, ketika virus belum bertambah teruk, ketika digital ID dan CBDC dia belum dilaksanakan, datanglah kepada program akhir tahun yang akan dibuat oleh Ansar minggu depan. Datanglah. Kenapa? Kerana salah satu bekalan yang insya-Allah kita akan bincang nanti besok ataupun lusa, besok dan lusa insya-Allah, ialah bekalan mesti ada ta'alluq qalbi, hubungan hati yang kita panggil sebagai rabitah, dan rabitah bersama dengan sahabat. Jadi rabitah bersama sahabat, hubungan hati dengan sahabat-sahabat ni, inilah yang akan membina rahmat Allah dan barakah perjuangan. Dia bukan sekadar jadi ahli, isi borang sebagainya, tapi hati kita tak terikat antara satu sama lain dengan ikatan-ikatan akidah, dengan ikatan-ikatan iman dan takwa. Jadi kita akan bincang ni. Sebab tu kalau boleh ambil peluang datanglah, berjumpalah. Tak apa, mungkin ramai, mungkin berempit-empit sikit, kan? Mungkin rumah tak cukup, terpaksa pakai kemah. Saya galakkan semua bawa kemah lah. Semua tidur kat kemah lah. Mungkin berempit-empit sikit. Ingat, yang berempit-empit tu ahli syurga tu. Maknanya orang-orang yang nak berjuang pada jalan Allah, berempit sikit. Tapi sahabat kita nak sama-sama berjuang di akhir zaman ni, tak apa berempit. Makan mungkin tak cukup, seorang sikit makan. Selalu makan sampai 3 pinggan. Hari tu makan setengah pinggan pun tak boleh, tak cukup. Makan seorang sikit makan. Kenapa? Ni sahabat-sahabat ni. Nanti bila berlaku apa ni, kita kata ujian-ujian besar, contohnya kan berlaku bencana alam, kita dah tak boleh dah jumpa, berlakunya PKP, dah tak boleh nak jumpa dah. Tapi kita dah ada kenangan, ada kebersamaan sementara boleh. Tahun depan belum tahu, Januari, Februari, Mac tahun depan belum tahu kita boleh keluar macam ini ni, belum tahu. Ini pun kita dah diganggu dah ni. Kita bukan cerita pasal apa-apa pun, tapi dah diganggu dah kita punya FB ni. Ada yang ganggu ni dah 2-3 kali ni, kan? Jadi bayangkan, jadi kalau kita selagi kita boleh bersama dengan sahabat ni, ada peluang jumpa, datang, bincang, kan? Peluk. Hadis Nabi SAW ni trailer untuk besok, kan? Nabi kata apa? Tidaklah dua orang yang beriman tadi yang bertemu, bersalaman dan kemudian berpisah, melainkan Allah ampunkan dosa mereka. Jangan main-main. Salam pun Allah dah ampunkan dosa. Apa lagi kita ada hubungan hati dengan akidah, dengan takwanya, dan kemudian kita ada kasih sayang pula sama-sama kita. Besok saya cerita, insya-Allah,
Jadi maknanya kita nak ambil peluang ni. Pertemuan kita di akhir tahun ni, kita kena bertemu ni. Besok kalau dah PKP tak boleh jalan dah. Habis Ustaz, saya tak dapat gaji lagi Ustaz. Gaji tak ada, saya tak ada duit Ustaz. Kalau tak ada duit, jumpa dengan sahabat-sahabat, sama-sama buat kapul, naik kapul, sama-sama pakat-pakat. Tak apalah, tinggalkan anak, tapi kita sama-sama ketua keluarga dengan ketua keluarga dan juga menteri dalam negeri. Kemudian pakat-pakat, 2 keluarga, 3 keluarga, muat satu kereta, bawa satu kereta, kapul. Anak-anak tak apa, jaga kat rumah, tinggal anak tak apa. Yang penting kita ni dapat memimpin rumah tangga kita ni. Sebab perjumpaan ni penting. Penting. Saya ni sebut pada sahabat-sahabat Ansar Malaysia. Ini pertubuhan NGO lah, pertubuhan NGO. Saya sebut pada sahabat Ansar, boleh datang, jangan cari alasan untuk tak datang. Kenapa? Kerana salah satu bekalan untuk berhadapan dengan mihnah, tribulasi, ujian, fitnah akhir zaman ini ialah sahabat-sahabat yang terikat hati mereka, jiwa mereka dengan akidah dan kasih sayang kerana Allah. Di situ rahmat Allah, barakah Allah, dan di situ kekuatan. Jadi bukan kita seorang-seorang kita, bukan kita dengan suami kita ke isteri kita sahaja, bukan kita dengan anak-anak kita sahaja. Tak, dengan sahabat yang berjuang ni, sahabat yang mendapat hidayah ini. Ini kita nak. Ini yang kita katakan sebagai bekalan. Hari ni baru kita cerita ada 2 realiti ni depan kita ni. Kita pun confused lah. Nak pilih mana, nak dengar fatwa mana ni, macam-macam ni. Jadi besok kita akan tengok ciri-cirinya pula. Kan? Maknanya ukhuwah kepada Taifah Mansurah. Dan kemudian lepas tu kita bekalan. Macam mana nak dapat bekalan? Jadi kalau kita tak dengar, rugilah. Kalau kita tak jumpa sahabat kita hujung tahun ni, rugilah. Tempatnya di Rimbunan Kasih, di Rimbunan Kasih di Melaka. Siapa yang berminat kena masuk dululah dalam sisi cyber circle, kan? Hubungilah sekretariat. Tempatnya sebenarnya terhad, tapi kita utamakan sahabat-sahabat kita yang dah duduk lama dulu. Betul, yang kemudian kita akan buat lain lah, insya-Allah. Kalau tak cukup, kalau tak cukup sempat, kita buat tempat lain, insya-Allah. Kita kena ada ni sahabat ni. Dan sahabat bukan ikut arus, jangan. Sebab tu hari ni kadang-kadang kita kata saya dah duduk dalam tarbiyah 20 tahun, saya dah duduk dalam tarbiyah 30 tahun, tapi kondisi kita masih redha dengan sistem, kan? Kita masih redha dengan sistem, kita masih bersandar pada sistem, kita masih bergantung harap dengan sistem. Nak dapat gaji kena ada sistem dia, kan? Kita tak faham hakikat wa'idul lahum mastata'tu min quwwah. Kita tak faham yang tu. Kita faham kekuatan ni, kekuatan ni agaknya kekuatan iman Islam. Iman Islam pun tidak menyeluruh. Itu yang timbul kata Hamas ni pengganas. Dia tak faham, tak kenal realiti, tak faham, ikut sahaja arus. Nabi dah sebut dah, kalau kita ikut arus, kita akan jadi makanan kepada bangsa-bangsa dunia yang akan makan umat ni. Jadi makanan kita ni, kita ikut arus. Kita ingat, kita ikut arus, kita selamat. Tak apalah, kita ikutlah. Ramai-ramai orang semua masuk pergi stadium. 75,000 pergi stadium tengok Coldplay. 75,000 orang. Takkan salah, semua betul. Maknanya kita ni terpedaya dengan sistem sampai peringkat itu. Yang Islam pula, orang yang ustaz-ustaznya pula, kan, dia ingat dia dah okey, rupanya dia ikut arus lagi. Dia masih percaya dengan berita-berita daripada CNN, BBC, Fox dan sebagainya. Masih percaya lagi dengan berita-berita tu, kan? Macam ini teroris, sehingga keluar pula fatwa tak patut kita berperang. Jihad ni bukan fardu ain, jihad ni fardu kifayah. Keluar fatwa jihad fardu kifayah dalam keadaan umat Islam ditekan, dihina. Jihad ni fardu ain. Cuma jihad tu dia ada peringkatnya, dia ada kemampuannya. Bukanlah jihad ni maknanya pergi perang, bukan.
Bukan jihad ni macam perang. Perang ni salah satu je. Tapi jihad ni fardu ain. Siapa kata jihad fardu kifayah? Wajib tak menuntut ilmu? Menuntut ilmu tu jihad. Dakwah, wajib tak dakwah? Dakwah tu jihad. Tarbiyah, bina diri, tarbiyah tu jihad. Perlu ada pengorbanan. Dia kata fardu kifayah pula. Okey, dia kata perang fardu kifayah. Dia tahu ke realiti dekat apa namanya Palestin tu macam mana? Dia tahu ke ustaz yang sebut ni? Ini yang saya rasa terkilan, sebab mereka cakap pandai. Tapi wakil realiti kosong. Sebab mereka tak mengkaji. Tak mahu saya sebut sini. Sahabat-sahabat kami yang ada sini mengkaji, bukan di Malaysia saja, satu dunia. Saya ingat lagi, bila mengkaji tu sampai peringkat, kita rasa apa tahu? Kita rasa, kerdilnya kita ni, kita tak akan menang tanpa pertolongan Allah. Kita tak akan menang tanpa mengikut sunnah Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa di sunnahnya? Jihad, dakwah, tarbiyah, JDT. Jihad, dakwah, tarbiyah. Kena ada pengorbanan, kena ada hijrah. Kena ada hijrah. Kita kena hijrah. Hijrah ni bukan hijrah tempat sahaja. La hijrah ba'dal fathu illa niyah wa jihad. Nabi kata tidak ada hijrah lagi selepas pembukaan kota Mekah melainkan niat dan jihad. Jadi kena ada hijrah. Hijrah ni nak kena hijrah masuk dalam suasana tarbiyah, masuk dalam suasana dakwah, masuk dalam suasana kita nak membina ukhuwah, membina pertubuhan, ataupun kita kata gerakan. Bergabung pula antara gerakan taifah ni, bergabung pula taifah ni. Bukan kita syok kita sendiri, kita kata kita je bagus, orang lain cuma teruk, orang lain teruk. Saya minta izin minum air sekejap lah. Makin kering kita kata Bismillah. Nak duduk dalam kereta seorang-seorang dan on the way nak balik, InsyaAllah dah gelap dah kat luar ni. Jadi nak sebut kat sini, marilah sama-sama kita faham akan keperluan kita untuk memahami realiti dan wakil. Dan salah satu ni lah sekarang ni, kita kena ada faham solusi. Tahun depan kan, bila dah kita kena dengan digital ID dan kemudian kena pula dengan di CBDC, kemudian lepas tu kena pula dengan masuk chip kat tangan kita ni kan, ataupun kat telinga kita ni kan, dah mula masuk chip situ, kita dah kena, dah tak boleh lari dah. Kita dah nampak dah bencana alam pula hempit kita. Dia bukan nak masuk cik apa macam itu je, dia akan hempit dengan bencana alam. Banjir, akan ada kemarau, setengah tempat kemarau, setengah tempat banjir, setengah tempat taufan, tanah runtuh. Jadi bencana alam akan hempit kita, sehingga PKP sebab bencana alam, PKP sebab bencana alam. Kemudian PKP sebab coronavirus pula, ataupun sebab kesihatan pula. PKP sebab ekonomi pun akan ada PKP juga. Kamu boleh, kalau saya bagi kamu RM100 Malaysia, tapi boleh guna sampai tarikh sekian saja. Tu dah dia kontrol lah. Okey, duit RM100 Malaysia tu boleh guna di satu tempat je, tempat ni je. Kalau KL aja, KL dengan Selangor aja, wilayah aja. Tempat lain tak boleh, contoh. Tu dah kontrol lah. Ini semua akan berlaku. Mereka dah sebut dah mungkin cerita dah. Kita pun dah nampak berlaku di setengah tempat. Dia buat kajian, buat uji kaji. Dia panggil apa? Trial. Dah buat dah trial dah. Kita aja yang tak tahu. Tapi kita perasan macam kita dah pandai, dah duduk dalam tarbiyah lama. Kita rasa kita dah bertakwa dah. Tapi kita tak faham bahawa mereka sedang datang kepada kita untuk menghancurkan umat sehancur-hancurnya. Jadi sebab tu Allah gambarkan pada kita berkenaan dengan perjuangan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Saya minta pada siapa sahabat-sahabat dan sahabiah yang baru masuk atau masuk lambat ni, kalau boleh dengar daripada awal lah kan? Sebab kita awal tadi dah buat sekali, dah terputus. Allah izin terputus. Kemudian kita buat lagi sekali. Setiap kali berapa saat dia akan ada keluar broadcasting end. Saya terpaksa tekan resume tadi. Banyak kali dia orang ganggu lah, nak suruh mati. Tapi Alhamdulillah Allah izin dapat
dapat kita continue ni, alhamdulillah lah. Jadi minta tolong sampaikan kepada semua sahabat-sahabat dan sahabiah yang ada, sama-samalah kita berdoa kepada Allah supaya kita boleh istiqamah dengan iman, dengan Islam, dengan ihsan. Kita beristiqamah dengan dakwah, tarbiyah dan jihad, perjuangan perjalanan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi mereka yang baru masuk atau mereka yang mungkin tersangkut-sangkut, macam Hakim kata sangkut-sangkut lagi kan, ada kacau-kacau lagi kan, insya-Allah cuba tengok dia punya. Lepas ni kita akan dia ada rakaman dia kan, boleh ikut insya-Allah. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Cukup kau dah pukul 11 dah ni, dah lewat dah kan. Kita berdoalah supaya Allah beri kekuatan kepada kita, insya-Allah. Kita akan cuba sambung esok tajuk ni, dan juga insya-Allah mudah-mudahan esok kita akan dapat membina satu kefahaman keperluan kita untuk bagaimana membina satu persahabatan yang ada bekalan di dalam persahabatan tersebut. Ada bekalan, bukan sekadar sahabat, kita kenal dia, kemudian kita isi borang jadi ahli persatuan ke, ahli pertubuhan ke, ahli jamaah mana ke, kita ni jamaah, tapi hati kita dengan hati sahabat kita tidak ada ikatan langsung, tidak ada ta'aluk kalbi, tidak ada ikatan hati. Jadi inilah yang kita tertipu. Kita ingat ukhuwah tu pada nama pertubuhan, ukhuwah tu pada nama jamaah, nama gerakan, tapi hati kita dengan sahabat kita ni tak ada ikatan. Kita buat sangka kat dia, dia buat salah, kita tak maafkan dia, kita condemn dia, macam itu kan. Kita berlawan pula dengan dia. Jadi itu bukan ukhuwah, itu bukan ukhuwah taifah mansurah, bukan macam tu. Jadi kita kena tengok balik semula supaya insya-Allah dia menjadi bekalan kita bila Allah uji besok dengan fitnah, dengan ujian macam-macam datang kepada kita ni kan. Ujian-ujian yang Allah akan bagi tadi melalui macam-macam lah. Maka kita dah ada kekuatan sedikit demi sedikit dengan asas-asas sunnah tadi. Inilah sunnah. Inilah sunnah, iaitu kita membina ukhuwah macam mana sahabat-sahabat Ansar dan Muhajirin masa zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Samalah macam itu. Jadi kita kena mengenal. Jadi pertemuan-pertemuan selagi kita boleh bertemu ni, jangan kita cari alasan untuk saya nak balik kampung lah, saya nak ni lah. Itulah masanya boleh bertemu. Besok dah tak boleh dah. Bila dah ada PKP, besok dah ada serang, kita dah pula dah sibuk dengan bencana alam tempat kita, banjir lah apa. Nak jumpa sahabat ni bukan senang. Jadi masa kita buat perjumpaan ni, kita pakat-pakat datang. Tak apa, datang. Berempit sikit tak apa. Nasi makan sikit, pakat-pakat setengah pinggan seorang, setengah pinggan pun tak apa. Tapi kita bersama dengan kasih sayang, dengan roh kasih sayang kita, dengan roh iman kita, takwa kita, nak menjadi orang yang al-mahdihin, mendapat hidayah Allah di akhir zaman. Ini yang penting, tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat sahabiah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita untuk sentiasa berada bersama ukhuwah lillah fillah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Dan mudah-mudahan di situ akan ada kekuatan untuk kita sama-sama berjuang dan istiqamah dengan perjuangan, insya-Allah. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa tawahadat ala nusrati syari'atik. فأثق اللهم رابطتها وأدمدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التواكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم الناصر يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام
لا إله إلا أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا، اللهم اجعلنا من المتقين حقا، اللهم اجعلنا من المحسنين حقا، اللهم اجعلنا من المقربين، اللهم اجعلنا من الواصلين، اللهم اجعلنا من المحبين، اللهم اجعلنا من العارفين، اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اجعلنا يا الله من المهديين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في فلسطين وفي الأقصى وفي غزة وفي كل مكان وفي كل زمن. اللهم انصرنا على التارك الدعوة والتارك التربية والتارك الجهاد في سبيل الله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. InsyaAllah mudah-mudahan Allah ampunkan kelemahan kita, kelalaian kita. Mudah-mudahan Allah terima semua amalan kita, berikan kita keikhlasan dan terus untuk istiqamah insyaAllah. Ya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.